Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Paradigma yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu saya, Nur Aimiti Zainal Abidin, Fatin Azarina binti Mahazan, Siti Farah binti Ismail, Siti Khadijah binti Abdul Razak, Thailand, anak laki Garnison. Kumpulan kami membuat analisis pengurusan strategik organisasi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia iaitu LKIM. Pengurusan strategik ialah perancangan, pemantauan, analisis dan penilaian putusan bagi semua keperluan yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai matlamat dan objektifnya. Perubahan dalam persekitaran memerlukan organisasi untuk sentiasa menilai strategik mereka untuk berjaya. Proses pengurusan strategik membantu organisasi mengambil kira situasi semasa mereka menyusun strategik, melaksanakannya dan menganalisis keberkesanan strategik pengurusan yang dilaksanakan. Pengurusan strategik adalah berdasarkan pemahaman jelas organisasi tentang misi dan visinya di mana ia mahu berada. Proses tersebut memerlukan komitmen terhadap perancangan strategik subset pengurusan yang melibatkan keupayaan organisasi untuk menetapkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Perancangan strategik juga merangkumi perancangan keputusan strategik, aktiviti dan peruntukan sumber yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut. Mempunyai proses yang ditakdirkan untuk mengurus strategi institusi akan membantu organisasi membuat keputusan yang logik dan membangunkan matlamat baru dengan cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi, pasaran dan keadaan perniagaan. Pengurusan strategi oleh itu boleh membantu organisasi memperolehi kelebihan daya saing, meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan merancang untuk masa depannya. Di dalam agensi perkhidmatan awam, penggunaan perancangan strategik sebagai cara untuk memperkukuh prestasi dan kecekapan untuk memberi perkhidmatan dan ia kekal sebagai langkah yang paling penting dan asas dalam bergerak organisasi untuk menjadi lebih berorientasikan prestasi. Penyelidikan juga menunjukkan bahawa penggunaan perancangan strategik memberi manfaat kepada organisasi, terutamanya organisasi awam dalam mencapai matlamat dan objektif yang telah dirangka oleh kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah binti Abdul Razak, nombor matrik 260232. Latar belakang organisasi. Kumpulan kami memilih agensi kerajaan iaitu Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM). LKIM merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang diperbadankan menurut Akta 49, Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971. LKIM ditubuhkan dengan matlamat dan objektif untuk memperbaiki kedudukan sosioekonomi nelayan dengan menumpukan kepada peningkatan pendapatan serta membantu memajukan dan memperkembangkan perusahaan perikanan negara. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) diberi tanggungjawab menyelia pelabuhan pendaratan ikan di seluruh negara. LKIM telah menyediakan 50 buah kompleks pendaratan ikan dan 170 pusat pengisytiharan ikan LKIM di seluruh Malaysia. LKIM merupakan salah sebuah agensi yang mempunyai kuasa dan mempunyai pengurusan yang cekap untuk menentukan akses pasaran produk ikan dan dapat melaksanakan tugas dengan berkesan. LKIM amat menggalakkan penubuhan persatuan-persatuan nelayan bagi meningkatkan ekonomi nelayan setempat dengan pelbagai projek seperti kilang air batu dan penghasilan produk hasil laut. Seterusnya ialah isu dan ancaman pada organisasi LKIM. Di dalam mana-mana organisasi awam, selain daripada isu-isu pengurusan sumber manusia, integriti pekerja, kekurangan bajet, terdapat pelbagai isu dan masalah lain yang timbul terutamanya pada musim pandemik ini. Pandemik COVID-19 adalah krisis kesihatan yang turut memberi ancaman kepada jaminan bekalan makanan dan nutrisi kepada berjuta manusia di seluruh dunia. Laporan Global 2020 mengenai krisis makanan menyatakan bahawa pandemik COVID-19 dapat mengakibatkan kemerosotan terhadap jaminan bekalan makanan sehingga ke tahap kritikal. Oleh itu, perkara ini menjadi cabaran kepada LKIM dan membawa kepada beberapa isu berikut. Yang pertama ialah isu bekalan ikan segar terjejas semasa COVID-19. Di antara sektor makanan, pertanian, akuakultur juga mengalami kesan yang disebabkan oleh COVID-19 melalui kesan langsung atau tidak langsung dan masih berlaku sehingga kini. Apabila negara dilanda wabak COVID-19, sektor perikanan adalah sektor yang tidak ditutup apabila kerajaan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun begitu, apabila berlakunya penularan wabak di kompleks perikanan LKIM, ianya menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan ikan segar di negeri-negeri yang terlibat. Contohnya pada Jun 2021, kompleks pendaratan ikan LKIM Pahang telah ditutup disebabkan penularan wabak COVID-19 yang memberi kesan kepada bekalan ikan segar dan hasil laut yang diperlukan oleh peniaga-peniaga. Walaupun terdapat jeti pendaratan ikan yang lain di sekitarnya, ia tidak dapat menampung keperluan peniaga ikan di Pasar Besar Kuantan kerana kompleks pendaratan ikan LKIM di Kuantan adalah antara kompleks pendaratan ikan terbesar di Malaysia. Oleh itu, ianya akan menyebabkan peningkatan harga ikan disebabkan permintaan yang tinggi disebabkan kekurangan ikan.
Seterusnya ialah isu ketirisan subsidi diesel dan petrol. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui LKM banyak menyediakan program bantuan kepada nelayan serta sentiasa peka dan cakna dalam memastikan golongan nelayan tidak diabaikan setiap kali bajet tahunan dirangka. Program subsidi ini adalah di antara beberapa bantuan dan inisiatif yang diberikan kepada nelayan dalam usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup nelayan, terutamanya nelayan-nelayan miskin. Perkara ini telah dikenal pasti dalam laporan jawatankuasa kira-kira negara Parlimen ke-13 melihat kepada jumlah permintaan pengguna industri perikanan serta hasil tangkapan ikan yang tidak selari dengan penggunaan minyak vessel yang berlebihan. Ini berlaku apabila terdapat segelintir nelayan yang tamak dan tidak berterima kasih di atas pemberian dari kerajaan ini dengan melakukan penyelewengan subsidi diesel dan petrol. Mereka ini telah menjual minyak diesel dan petrol yang dibeli dengan harga subsidi kepada nelayan asing yang ditemui mereka di perairan persempadan negara. Perkara ini menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung kerugian yang tinggi akibat daripada penyelewengan subsidi diesel dan petrol yang berlaku. Penyelewengan yang berlaku ini bukan sahaja pada nelayan asing, malah ianya turut berlaku pada pihak industri dan juga untuk diseludup kesempadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farah binti Ismail, nombor metrik 260229. Analisis persekitaran dalaman. Analisis persekitaran dalaman merupakan satu analisis yang diperolehi daripada maklumat-maklumat dari Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Tujuan analisis dalaman ini dibuat untuk mengenal pasti faktor persekitaran dalaman, iaitu dari segi kelemahan dan kekuatan dalam Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Terdapat 5 analisis yang telah dilakukan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia bagi mencapai matlamat dan objektif. Yang pertama, analisis pengurusan. Yang kedua, analisis pemasaran. Yang ketiga, analisis kewangan. Yang keempat, analisis pengeluaran operasi. Yang kelima, analisis sumber manusia. Yang pertama, analisis pengurusan. Menyediakan kempen atau program-program untuk meningkatkan penyeliaan terhadap kaki tangan LKM supaya gejala tingkah laku seperti sikap integriti yang harus diterapkan dalam diri kaki tangan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Seterusnya, LKM perlu menyediakan kursus kepada kaki tangan dalam menggunakan sistem e-pelesenan bagi lesen pemborong dan peruncit ikan. Dalam sistem e-pelesenan, LKM dapat mengawal pemasaran ikan dengan mewujudkan peraturan-peraturan untuk menggalakkan pemasaran yang baik sekaligus dapat meningkatkan ekonomi sektor perikanan. Analisis pemasaran. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia perlu meningkatkan jualan dengan menganjurkan program-program kepada para nelayan untuk mempromosikan sektor perikanan kepada masyarakat sekaligus dapat mengukuhkan semula industri ini. Maka, pelbagai strategi telah diatur bagi memastikan sektor perikanan kekal relevan dan berdaya saing. Sebagai contoh, e-dagang yang membuka peluang yang luas kepada para nelayan untuk membangunkan semula dengan memperluaskan lagi prasaran produk dari LKM. Yang ketiga adalah analisis pengurusan sumber manusia. Kajian mendalam harus dilakukan bagi mengenal pasti tugas-tugas kaki tangan LKM yang perlu dilaksanakan supaya kerja dapat dilakukan secara efisien dan teratur. Setiap kaki tangan LKM harus mempunyai sikap dedikasi yang tinggi dalam menyelesaikan kerja mengikut masa yang telah ditetapkan. Malahan, setiap kaki tangan perlu mengetahui deskripsi tugas masing-masing supaya tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, analisis operasi. Kurang penumpuan kepada klasifikasi tugas menyebabkan berlaku pertindihan tugas dan sesetengah pekerja pula dibebankan dengan pelbagai tugas di LKIM. Oleh itu, LKM perlu menyediakan portfolio kepada kaki tangan mereka untuk mencerminkan tugasan yang perlu dilakukan ketika bekerja. Yang kelima adalah analisis kewangan. Bahagian kewangan dalam LKM perlu dianalisis berkenaan keperluan untuk memperbaiki kualiti dan kekerapan audit supaya ketirisan kewangan dapat dielakkan. Hal ini dapat dielakkan apabila LKM menyediakan kursus-kursus kepada penelayan tentang cara merekodkan transaksi harian
dan perlu mempunyai kad simpan kira-kira yang lengkap dalam urusan urus niaga. Selamat sejahtera kepada doktor. Nama saya Tayanan Anak Lelaki Ganesan, nombor matrik 260255. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai analisis SWOT. Okay. Analisis SWOT dibuat untuk mengetahui kedudukan sesebuah organisasi bagi memperluaskan perniagaan. Jadi analisis kekuatan yang pertamanya adalah untuk mencari keupayaan sesebuah organisasi bersaing di pasaran. Okey, jadi ini dibuktikan melalui LKIM. Tidak mempunyai masalah dari segi aspek kewangan kerana beliau di bawah pembiayaan kerajaan dan juga status sebagai LKIM meyakinkan pemborong serta pengguna untuk membeli barangan LKIM. Jadi kerajaan juga berjanji akan mempertahankan nasib nelayan dari segi menyalurkan bantuan kepada nelayan, dan hal ini menyebabkan nelayan yang kebanyakannya berpengalaman lebih daripada 10 tahun. Ini adalah satu kekuatan yang kita perlu lihat. Okey, selain itu pembinaan bilik sejuk turut menyelesaikan masalah kekurangan. Jika kita dilihat di Kuala Besut, Terengganu, hampir 500 tan metrik dapat disimpan di bilik tersebut. Okey, sekaligus meningkatkan penjualan dalam talian. Okey, jadi antara kekuatan analisis yang kita tengok tentang tadi. Yang keduanya adalah analisis kelemahan. Analisis kelemahan adalah untuk mengkaji masalah yang wujud dalam organisasi. Okey, ini dilihat LKIM juga sukar untuk mengiklankan produk mereka kerana peruntukan sumber kewangan terhad. Okey, tambah lagi pendapatan nelayan terjejas akibat daripada pelaksanaan PKP. Okey, keadaan ini sangat membimbangkan kepada nelayan untuk berniaga di tempat jauh. Okey, kerana semasa PKP radius lebih kurang 7 km saja dibenarkan untuk bergerak. Okey, jadi sukar untuk nelayan berniaga di bandar lah, terutama kepada nelayan yang berada di kawasan pedalaman. Jadi satu hal lagi, cuaca yang tidak mengizinkan, terutama waktu hujan, menjadikan nelayan sukar untuk mencari rezeki. Okey, dalam pada itu terdapat juga masalah warga asing mencuri ikan di perairan negara. Ini satu punca lah kelemahan kepada nelayan untuk mencari rezeki. Seterusnya mereka juga sukar untuk menggunakan telefon bimbit komputer. Jadi ini antara punca kegagalan pemasaran melalui e-dagang. Jadi nelayan juga berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi kerana bantuan yang diberi oleh kerajaan sebanyak 300 tidak mencukupi. Okay, ini antara kelemahan-kelemahan yang kita tengok sebentar tadi. Seterusnya analisis peluang. Analisis peluang ni dilakukan untuk mencari peluang bagi memperluaskan perniagaan sesebuah organisasi. Ini dibuktikan melalui LKIM dan Nikmat. Nikmat bermaksud Persatuan Nelayan Kebangsaan. Okey, mereka melakukan program Jom Makan Ikan. Okey, ini berpeluang untuk menguasai sepenuhnya bidang nelayan tanpa ada orang tengah. Okey, ini satu kelebihan. Begitu juga dengan produk pemasaran halal, memberi peluang untuk ekspor ke luar negara, terutama negara-negara Islam. Yang ini produk halal. Okey, di samping dapat memajukan perniagaan atas talian e-dagang, contohnya My Seafood lah. Okey, secara langsung dapat menangani masalah pengangguran. Ia juga berpeluang kepada orang-orang yang tiada pekerjaan yang tetap, boleh mencari rezeki dengan menggunakan platform ini.
Okey, ini antara yang peluang-peluang yang kita lihat. Okey, yang seterusnya analisis ancaman. Ancamannya adalah satu tindakan yang mengancam kedudukan organisasi jika tidak ditangani dengan segera. Okey, berdasarkan kajian, ini berlaku kerana permintaan pelanggan tidak setia dengan produk LKIM kerana terdapat banyak saingan daripada syarikat-syarikat yang lain, terutamanya Ayam Mas dan Ramli. Okey, hal ini menyebabkan pesaing dari syarikat lain melakukan aktiviti pengiklanan yang agresif jika dibandingkan dengan LKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Azharina binti Hazan, matrik nombor 259860. Okey, sebagaimana kita lihat slide yang sebentar tadi, sekarang ialah slide cadangan-cadangan yang dapat dikemukakan ke atas pihak LKIM. Okey, cadangan yang pertama ialah pihak atasan perlu memperbanyakkan kursus-kursus yang bersesuaian dengan para pekerja LKIM. Sebagai contoh, pihak atasan perlulah menyediakan kursus yang bersesuaian dengan pihak LKIM. Sebagai contoh, kursus-kursus yang bersesuaian dengan bidang kerja mereka untuk meningkatkan mutu dan hasil kerja para pekerja di LKIM. Seterusnya ialah pihak atasan perlulah memilih para pekerja yang sewajarnya dalam mengendalikan bajet-bajet yang diperuntukkan supaya tiada pembaziran dan penyelewengan wang. Okey, hal ini perlu diambil berat kerana dalam memilih ataupun menguruskan bajet-bajet yang tertentu, seharusnya para pihak atasan LKIM hendaklah memandang serius mengenai isu ini supaya bajet yang diperuntukkan ataupun modal yang digunakan adalah bersesuaian dan tiada penyelewengan yang berlaku. Seterusnya ialah pihak atasan perlu menekankan tahap integriti terhadap para pekerja dalam menjadikan sebuah negasi yang terus maju dan budaya saing. Dan mengenai isu integriti ini, bukan sahaja LKIM, malah setiap badan-badan kerajaan ataupun swasta perlu meningkatkan hasil integriti di dalam kalangan pekerja kerana integriti ini akan melihat sejauh mana para pekerja itu sendiri menguruskan kerja untuk menjadikan mutu dan hasil kerja mereka menjadi lebih baik dan tidak berlaku sebarang penyelewengan wang ataupun penyelewengan terhadap bajet-bajet yang diberikan ataupun penindasan di antara staf sesama sesama pekerja ataupun pihak atasan. Okey, slide seterusnya kita akan membincangkan memberikan bantuan secara one-off terhadap para nelayan yang terjejas akibat COVID-19. Sebagaimana kita tahu COVID-19 pada akhir-akhir ini sangat memberi kesan yang buruk kepada setiap lapisan masyarakat, termasuk juga para nelayan. Bantuan one-off ini diberikan kepada para nelayan yang terjejas akibat COVID-19 kerana pada COVID-19 ini mereka tidak boleh turun ke laut, dan bantuan-bantuan ini perlu diberikan kepada nelayan-nelayan agar mereka dapat menampung kehidupan mereka seharian. Seterusnya, pihak LKIM perlu mempeka terhadap bencana yang berlaku kepada nelayan seperti vessel atau pukat rosak. Hal ini perlu dilihat secara serius kerana kebanyakan para nelayan menggunakan pukat yang rosak, vessel yang tidak sewajarnya mereka gunakan terhadap bot mereka. Okey, akhir sekali pihak LKIM perlu sentiasa membuat pemantauan terhadap nelayan yang mengambil minyak subsidi bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan. Isu penyalahan guna minyak subsidi ini adalah sangat serius dan pihak LKIM perlu memandang serius isu ini agar tidak berlaku penyelewengan pada hadapan, dan jika pihak LKIM mampu mengambil tindakan dan mampu mengelakkan perkara ini berlaku, maka hasil mutu kerja LKIM akan menjadi lebih baik dan kualiti kerja akan menjadi lebih mutu kerja akan menjadi lebih
Baik, dan jika dapat adaptasi isu ini. Sekian, saya akan serahkan kepada slide yang seterusnya. Kesimpulannya, setiap organisasi perlu mempunyai perancangan strategik yang merupakan satu proses dalam sistem sebuah organisasi tersebut. Berdasarkan objektif organisasi dalam menentukan hala tuju bagi jangka masa panjang, pengurus perlu melakukan perancangan yang terperinci. Sistem pengurusan yang bersistematik dapat menunjukkan tahap kecemerlangan dan pencapaian bagi sesebuah organisasi. Selain itu, sesebuah organisasi akan menjadi lebih kukuh dan mempunyai kepercayaan yang tinggi dari segi cara bekerja, produktiviti, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Bagi menuju pengurusan organisasi yang berkesan dan lebih strategik, sesebuah organisasi itu perlulah mendalami dan mengetahui kaedah perancangan strategik yang terbaik. Perancangan strategik kini semakin meluas di negara kita dan telah membuktikan tahap peningkatan terhadap produktiviti, namun tahap kecemerlangan pengurusan sesebuah organisasi masih lemah. Oleh sebab itu, seorang pengurus itu bertanggungjawab memastikan tahap kecemerlangan dan produktiviti organisasi di tahap yang tertinggi dengan adanya ilmu pengurusan strategik. Bagi memastikan pencapaian sesebuah organisasi, pengurus memainkan peranan yang penting dan mempunyai kriteria seorang pengurus yang terbaik dan boleh dibanggakan. Sekian, terima kasih.